Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, jadi hari ini saya akan tunjuk macam mana saya guna OBS Studio untuk buat video yang sebelum ni ada saya buat yang berkenaan dengan tool yang kita nak marking soft copy daripada pelajar. Okey, jadi kalau kita nak guna OBS Studio, macam sekarang background sekarang saya dalam office dalam office. Jadi model dia untuk kita buat Green Studio ni tak mahal mana. Kita hanya perlu ada kain je, kain color hijau. Kain color hijau ni boleh beli dekat mana-mana kedai kain. Beli kain yang color murah, yang murah aja, tak perlu mahal-mahal ya. Dalam 1 meter RM2, RM3 je rasanya. Jadi ni saya dah beli lama lah. Besar ni yang saya beli ni. Okey. Jadi kita boleh pasang kat belakang. Jadi saya akan pasang kat belakang. Kemudian kita akan tengok macam mana kita nak install OBS Studio. Dan disebabkan kamera handphone pula, saya punya komputer di office ni, tak ada webcam. Jadi saya akan guna handphone. Sebagai webcam. Dan handphone ni akan berfungsi sebagai mikrofon juga. Dan saya akan menggunakan software IV Cam. Kita boleh download software IV Cam ni di Google Play, free saja. Okey, jadi saya akan tunjuk semua step tu untuk kita download. Kalau tuan-tuan dah ada webcam, semua okey. Okey, jom kita pasang dulu background. Okey, ni kita akan download daripada handphone IV Cam. Kita dapatkan daripada Google Play IV Cam. Klik install. Okey, bila install dah siap, klik open. Ini untuk klik hello. Okey, dah siap. Sekarang kita download pula IV Cam ke PC komputer kita. Google, klik search IV Cam. Okey, klik IV Cam link. Okey, sekarang kita dah di website dia. Okey, klik download for window. Okey, jadi kita punya browser akan automatic download dah di bawah tu kan. Okey, kemudiannya kita boleh klik run. Bila kita dah klik run tu, dia dah pop up dia punya window tu. Klik OK, klik next. Okey, install. Kita dah install. Okey, install, dah siap. Tunggu sekejap. Okey, lambat pula sekali ni. Okey, dah siap. Klik finish. Dan kemudian kita boleh klik open. Dia akan automatic open. Okey, klik allow access. Okey, dah siap. Okey, sekarang kita perlu pasang sekarang kita akan download OBS Studio. Pergi Google, type OBS Studio, klik enter, klik download, klik pada window tu, klik download. Okey, kat bawah tu juga download. Klik, tunggu sampai dah siap. Okey, bila dah siap boleh okey, tunggu sekejap. Okey, klik
Okey, bila kita klik install, dia akan pop up window untuk install OBS Studio. Klik next macam tadi juga. Next, install sampai siap. Okey. Tunggu. Okey, ambil masa sikit Okey, klik finish. Okey, dia juga akan open automatic dia punya software OBS Studio tu. Okey, jadi kita dah siap lah pasang OBS Studio di kita punya PC. Okey, ni OBS Studio Okey, sekarang saya dah setting saya punya handphone sebagai webcam dan dia dah bersambung dengan PC lah sekarang ni kan. Okey, ni saya tunjuk gambar di PC saya. Jadi background kat belakang ni kalau kita tengok memang background ni hijau kan. Okey, background ni hijau. Tapi color dia tu sebab background belakang tu dia ada cahaya, jadi dia tak nampak hijau sangat Okey, tapi tak apa, tu tak ada masalah. Okey, jadi bila IV cam ni dah okey, dah bersambung elok. Jadi kita ni di sini sekarang kita berada di OBS Studio. Okey, bila kita berada di OBS Studio ni, pertama kita buat, kita tengok di sini. Di sini dia ada scene. Tengok bawah ni dia ada scene. Okey, mikrofon ni default. Setting pada mikrofon ni kita boleh ambil di mana kita punya input. Okey, jadi input saya guna E2C audio ni. Jadi kalau tuan-tuan ada banyak input, tuan-tuan boleh pilih ni lah mana input, tapi biasanya dia default. Biasanya kita tak ada banyak mikrofon lah dalam kita punya PC kan. Okey, jadi ini scene. Okey, ini scene. Jadi di sini saya klik add, tambah. Okey, tambah ni ialah saya nak masukkan input daripada saya punya webcam ataupun handphone lah kan. Okey, jadi kita ambil display capture. Okey, display capture. Ini kita boleh bagi apa-apa nama lah. Contohnya saya kata handphone 1. Okey contohlah handphone 1. Okey, bila saya kata handphone 1, okey sorry, ni sebab display capture dia bukan handphone 1 sebenarnya, silap. Minta maaf saya remove balik. Okey, remove. Dia device capture kan. Okey, browser display capture, bukan display capture. Video capture device, silap tadi. Okey, handphone 01. Okey. Okey, jadi handphone 01 ni kita ambil daripada mana kita punya input macam audio tadi lah. Saya guna IV cam, jadi saya ambil IV cam. Dah nampak kan gambar saya kan. Okey, IV cam, kemudian tak ada apa-apa lah, nak configure yang lain, kita klik OK je. Jadi di sini kita tengok background hijau kan, background hijau. Jadi sekejap lagi kita nak letak filter. Macam mana kita nak letak filter supaya background tu jadi look sinar, transparent. Jadi dia akan nampak apa-apa background lain yang kita letak di belakang. Okey. Contoh di sini saya ambil saya ambil capture saya punya monitor satu lagi. Jadi saya ambil display capture. Okey, saya ambil display capture. Okey, monitor 2. Saya kata ni monitor yang kedua. Okey, monitor yang kedua, saya open, saya buka. Okey, monitor ni display saya ada di PC saya sekarang ni saya ada dua monitor. Monitor satu display 1 and display 2. Jadi saya ambil display 2. Okey, kemudian saya tekan OK. Okey, jadi kita tengok di sini gambar saya tak ada tadi sebab di sini dia ada macam layer. Tengah mikrofon layer yang bawah sekali, handphone layer kedua, dan monitor layer di atas. Jadi apa yang kalau kita nak gambar, kita cuma klik dan drag bagi dia berada di atas. Okey, nampak dia dah berada di atas. Jadi monitor 2 ni dia duduk belakang. Jadi kalau saya kecilkan, saya resize dia punya gambar ni, kita nampak tu kat belakang tu. Nampak tak tuan? Okey kau kan nampak kat belakang tu. Jadi sekarang apa yang kita nak buat ialah kita nak bagi background hijau tu transparent. Apa yang perlu kita buat ialah pada bahagian device capture ni, handphone 01, saya klik kanan, klik properties.
Oh sorry, bukan dia. Okey, klik kanan and then kita ambil filter. Klik filter. Okey, apa filter yang kita nak masukkan ialah kita masuk chroma key. Okey, chroma key kita letaklah green. Okey, kata green, letak nama apa pun tak boleh, tak ada kaitan pun. Okey, jadi sekarang ni dia ada biasalah, ada orang guna green, ada guna blue, magenta, custom. Tapi saya sebab background saya tadi saya guna saya guna green. Jadi dia detect green, jadi saya pun klik close. Nampak? Jadi background dah transparent. Jadi di sini bila kita berada di sini kita boleh resize lah kita punya apa? Gambar. Okey, cheers. Jadi kat belakang ni kita boleh letak je apa-apa, nak letak PowerPoint ke, kita nak letak video ke, slide presentation ke, semua kita boleh letak, dijadikan sebagai background. Okey Okey, seterusnya jadi scene ni, function scene ni kita boleh buat macam-macam jenis scene. Okey, saya klik add. Jadi saya letak scene kedua. Okey, ni scene kedua. Tak ada kan? Okey, jadi kalau kita malas nak setting, kita tak payah add new scene. Saya delete dulu yang ni sebab saya malas nak create balik benda yang apa tu kita dah buat tadi. Saya remove. Apa yang perlu kita buat ialah kita duplicate. Okey, duplicate scene 2. Jadi dekat scene 2 ni dia punya ni gambar saya boleh apa tu, image ni saya boleh apa? Saya boleh ubah. Okey, tengok Jadi bila saya pergi scene 1 gambar ni kecil. Bila saya pergi scene 2 gambar ni. Jadi kita boleh buat banyak angle. Kita boleh buat banyak angle, dan kalau kita nak letak background tu dia punya background lain-lain pun kita boleh letak. Okey, contohnya kalau di sini kita ambil tadi belakang dia display, tapi kita tak mahu display, kita off. Kita klik dekat mata ni, eye ni, jadi dia automatic off. Katakan kita nak letak belakang dia ni adalah image slideshow, macam-macam source kita boleh masuk Tapi dalam case ni saya cuma nak letak image biasa je. Apa-apa image. Okey. Jadi image ni saya browse, saya nak image apalah. Image apa kita nak jadikan background. Okey, saya tengok apa ada image dalam saya punya komputer ni lah. Okey, macam-macam ada ni. Okey, tak ada image yang cantik. Jadi saya download dulu. Okey saya download dulu daripada web. Okey, jadi saya download dulu daripada web. Jadi kita pergi scene 1, kita pergi dekat apa tu saya punya kamera yang kedua, pergi ke google.com. Kita kata background apa kita nak. Background internet slow sikit. Kita kata Hawaii. Image. Tak payah. Kita ambil teknologi. Kita kata Putrajaya lah. Okey, Putrajaya. Nanti kalau buat Hawaii nanti keluar gambar bukan-bukan pula kan. Okey, Putrajaya. Okey, contohnya saya ambil Putrajaya. Mana saya nak ambil gambar Putrajaya? Okey, saya nak ambil yang high quality. Tekankan gambar ni lah. Okey. Okey, gambar ni. Kemudian saya klik kanan, saya save image. Okey, saya save image. Komputer saya slow sikit Jadi pictures, saya letak nama Putrajaya. Okey, Putrajaya. Okey. Sekarang kita balik ke apa tu OBS Studio pada scene 2 ni. Jadi image ni
image, kita letak bawah. Image ni double klik ataupun klik kanan properties. Jadi kita nak ambil image Putrajaya tadi, kita nak letak sebagai background. Pictures tadi ada Putrajaya. Mana dia gambar Putrajaya tadi? Ni dah gambar Putrajaya. Okey, Putrajaya. Okey. Jadi ni gambar Putrajaya ni. Jadi kita cuma perlu resize dia lah. Jadi besar kan. Kita nak letak di belakang. Okey, jadi ada lah Putrajaya kat belakang saya. Nampak? Jadi benda ni simple saja. Banyak gamer atau guna OBS Studio ni sebab dia memang satu dia free, percuma. Kemudian dia software ni mudah digunakan dan dia ringan. Jadi komputer kita pun tak perlu komputer yang hebat-hebat sangat, biasa-biasa pun boleh guna. Okey, jadi di sini bila sini contoh image, kemudian tadi saya pergi pada saya tukar scene. Jadi scene ni banyak kita boleh ubah kita punya tu, kita boleh buat banyak scene. Macam video yang saya buat sebelum ni, saya guna dua handphone. Jadi satu handphone saya fokus ke keyboard saya ke bawah, satu fokus ke saya untuk ambil gambar macam ni. Jadi benda ni simple, dia boleh masuk video sebagai background. Kita boleh saja running PowerPoint di belakang kita. Tak ada isu apa-apa, slideshow. Jadi dia boleh digunakan untuk pelbagai perkara lah. Okey, sama ada live, kita nak buat e-learning. Okey. Jadi benda ni saya nampak simple. Okey. Jadi source dia ni kita boleh masuk banyak. Kalau kita tengok ni, kalau macam media source ni kita boleh masuk background video yang kita boleh buat dia loop ke gambar apa ke, dia boleh loop. Okey. Jadi ada window capture, image, game capture. Okey. Jadi saya rasa benda ni semua tuan-tuan boleh testing sendirilah nanti macam mana kan. Sebab benda ni simple saja. Okey, sekarang saya nak tunjuk sikit lagi, iaitu macam mana kita nak recording. Jadi ini saya pada scene 2. Saya dah letak image tadi, jadi saya off image ni. Jadi ni ialah background di background pada monitor 2. Kalau saya off monitor 2 ni tak ada lah background di mana saya letak PowerPoint. Jadi di sini kalau kita tengok ni, dia gambar saya terlalu besar lah. Saya resize, kecil. Mungkin tepi ni ke. Okey. Jadi tepi ni. Jadi bila kita berada di scene 2 ni, saya nak record. Jadi apa saya buat ialah saya tekan start recording ni. Okey. Bila saya tekan start recording ni, maksudnya sekarang dia dah record lah. Dia dah record. Kita boleh ubah kita punya slide PowerPoint. Okey, Wyland C. Okey, kita ajar. Kita record sampailah habis. Bila dah habis, kita boleh klik stop di sini. Okey, bila kita stop, okey, di mana video tu kita save tadi, kita tengok pada setting. Okey, pada bahagian setting ni kita akan tengok di mana output kita save tadi. Okey, jadi saya save di sini. See user PC controller video recording. Okey jadi saya save di situ. Jadi bila saya buka balik saya punya folder, ni. Inilah video yang kita record tadi. Okey, saya play balik Saya open. Okey, saya open video. Bila saya tekan start recording ni, maksudnya sekarang dia dah record. Kita boleh ubah kita punya slide. Ni video yang kita record tadi. Dengan ni. Jadi tuan-tuan boleh record sampailah habis. Kena slow dulu. Bila dah habis, kita boleh klik cakap. Okey, jadi kita boleh record dah bila kita ada file ni. Jadi file ni yang saya upload ke YouTube yang tuan-tuan tengok sekarang ni. Okey upload ke YouTube, upload ke Facebook, upload ke mana-mana Google Class, upload ke Google Meeting, mana-mana lah. Kita punya Moodle ataupun CDOS. Okey Jadi itulah caranya. Saya rasa mudah. Jadi kalau ada soalan tanya boleh tanya nanti
Okay, baiklah, sekarang kita berada di laman web YouTube. Saya nak ambil background video YouTube ni, dan saya pergi satu website yang Why to Make Guru. Okay, apa ni, saya paste saya punya apa tu YouTube punya address tadi. Kita ambil di sini YouTube punya ni, copy, dan saya paste di sini. Saya paste di sini dan saya tekan start, dan dia ada link download. Jadi saya dapat link download, dan sini saya dah link download di sini. Jadi kalau saya play video ni, saya dah ubah dia punya location, jadi dia tak boleh open. Okey, jadi saya dah ubah video ni. Jadi sekarang ni di sini, di sini. Okey, di sini apa saya nak buat ialah saya nak off image ni, ataupun saya duplicate lah. Okey, saya duplicate sini, jadi dah scene yang ketiga. Okey, scene yang ketiga. Okey, saya nak letak background video. Scene yang ketiga ada image sini, image ni saya tak nak. Saya tak mau. Jadi saya nak ambil media source. Video capture. Okey, media lah, media. Okey, media. Okey. Kemudian kita locate di mana kita simpan video tadi. Okey, ini video background yang saya ambil. Dan saya tekan OK. Okey, nampak. Okey, jadi video ni berada di atas sebab dia punya media source tu di top. Saya kena bawa naik handphone di atas. Okey, handphone saya kena letak di atas sekali. Okey, jadi bila saya letak video di atas sekali, media source di bawah. Okey. Okey, jadi dekat media ni saya kena letak loop. Dia tak loop tadi ni. Dia play sekali, dia off, dia tu berhenti. Okey, jadi dia loop. Sekarang nampak. Jadi boleh ambil je apa-apa background video yang kita nak. Jadi kita dah ada 3 scene. Scene yang pertama macam ni. Scene yang kedua saya letak image. Scene yang ketiga saya letak video. Okey ya. Jadi benda ni simple saja. Modal dia kita perlu hanya ada apa? Background hijau yang kita nak. Okey, saya buat satu lagi scene. Scene yang keempat. Okey, scene yang keempat ni apa yang saya buat ialah saya property, saya saya pergi pada filter, saya off filter sebab saya nak tunjuk background yang apa tu, background yang sebenarnya. Okey, saya remove. Okey, jadi ni background yang sebenarnya, hijau, kain hijau. Kemudian ni dia, jadi semua dia dah apa, dia dah tak ni sebab saya ambil ni scene yang sama. Jadi bila saya nak bagi balik, saya saya nak bagi transparent balik, filter. Saya add apa? Chroma key. Okey, chroma key. Dan ni green, klik off. Okey. Untuk scene keempat ni saya nak duplicate saya punya source tu sebab saya yang ni saya nak bagi dia yang apa? Mana dia saya nak duplicate. Oh, tak boleh duplicate pula. Tak boleh duplicate tak apa? Saya remove je yang ni. Saya remove. Yes. Saya remove. Scene lain semua ada lagi. Di sini saya masuk balik video capture device. Video capture device 2. Yang kedua. Okey. Jadi di sini saya ambil source yang sama. Cuma di sini saya tak letak dia punya filter. Okey ya. Ini video yang original tak ada filter. Ini yang kita dah letak filter, letak image, letak scene. Jadi saya rasa penerangan yang saya buat ni rasanya tuan-tuan boleh jelas lah, dah nampak dan boleh cuba sendiri di rumah ataupun di office. Jadi dalam era pembelajaran e-learning ni
benda ni simple saja, tak perlukan modal yang besar lah. Okey. Jadi saya harap apa yang penerangan saya hari ini ni ada memberi manfaat lah pada tuan-tuan dan puan-puan. Dan jika ada sebarang pertanyaan atau ada berkenaan dengan software lain, boleh PM saya. InsyaAllah kalau saya ada masa free, saya akan buat video tutorial. Dan saya minta maaf pada kawan-kawan yang tanya pada saya sebelum ni macam mana saya buat video sebelum ni, tapi lambat sikit saya dah buat video ni, agak sibuk sekarang. Jadi sekarang saya dah buat, dan kalau masih lagi tak clear, okay, boleh PM saya. Jadi saya boleh tunjuk lagi apa benda yang tak faham tu. Okey, untuk setakat ini dahulu, setakat hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih.